warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Kali ini saya nak bercakap tentang satu sindrom yang saya panggil sebagai sindrom Anakku Sazali. Semua orang tahu cerita Anakku Sazali yang dihasilkan oleh Tan Sri P. Ramlee. Mungkin ketika ini ramai yang bertanya, adakah wujud lagi seorang anak yang rosak sebegitu rupa hasil daripada didikan ibu bapanya yang terlalu memanjakan anak? Sebenarnya itulah yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Malah Nabi SAW telah pun berpesan antara tanda-tanda akhir zaman ialah apabila seorang ibu melahirkan tuan. Kalau kita dengar balik, ingat balik, antara dialog yang menarik dalam cerita Anakku Sazali itu ialah ketika Sazali dimarahi oleh ayahnya. Dan beliau terus menyampuk. Dia kata apa? Berhenti. Jikalau 10 tahun dahulu bapa melakukan demikian, barangkali Sazali boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Bapa membesarkan Sazali secara membabi buta sahaja. Segala apa kemahuan Sazali, bapa tunaikan. Segala apa hajat Sazali, bapa sempurnakan. Wow, begitulah terkesannya dialog yang diluahkan oleh Sazali kepada ayahnya. Jadi itu menunjukkan bahawa apabila kita tersalah mendidik anak, maka akhirnya anak kita akan rosak akhlaknya, rosak imannya, ya, dan akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Sebabnya mudah saja, sebab kita tidak tegas dalam mendisiplinkan anak, terlalu manjakan anak, ikut sangat kehendak anak, dengar sangat cakap anak, percaya sangat cerita-cerita yang anak bawa tanpa kita menyiasat tentang fakta atau kebenarannya. Ramai ibu bapa hari ini yang akhirnya merasa susah, ya, bila melihat anaknya degil, malas, ya, tak nak dengar cakap, ya, asyik buang masa, dan ia ada kaitan dengan cara kita membesarkan anak-anak, cara kita yang mana mungkin tidak mendisiplinkan anak kita daripada awal. Saya masih ingat kalau masa saya kecil dahulu, pelepah kelapa ataupun getah paip memang selalu singgah di belakang, ya, selalu singgah di belakang. Sebab bagi arwah ibu saya, kalau saya ni tak dengar cakap ataupun ada perbuatan-perbuatan yang mungkin boleh merosakkan akhlak, maka dia tidak akan bertolak ansur. Rotan seringkali kena tapak tangan, ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak membaca Al-Quran, tak pergi kelas mengaji, tak siap kerja sekolah. Malah kalau kita lihat guru-guru dahulu, ya, kalau kita ambil guru disiplin, kalau suara dia masa tu di hujung bangunan, jeritannya di hujung bangunan, satu kelas terdiam, tidak berganjak daripada kerusi masing-masing. Itulah bentuk ketegasan dalam mendidik yang jika kita lakukan hari ini mungkin berdepan dengan saman, berdepan dengan tindakan mahkamah dan sebagainya, laporan polis dan sebagainya. Dan itulah yang kalau kita tengok dalam cerita Anakku Sazali tadi, memanjakan anak dengan kemewahan tanpa sekatan, tanpa teguran, merosakkan anak. Jadi hari ini keadaan sudah tidak kira sama ada kaya atau miskin. Ramai yang tanpa sedar memanjakan anak. Bukan sahaja orang kaya manjakan anak hari ini, orang miskin pun ramai yang manjakan anak. Dengan keberanian mak ayah, saman cikgu, ya, saman guru. Akhirnya guru tak berani nak sentuh, tak berani nak tegur, tak berani nak marah, tak berani nak hukum. Malah kementerian terpaksa mengeluarkan pelbagai garis panduan terhadap guru-guru agar tidak mencederakan bukan sahaja fizikal, malah tidak mencederakan emosi anak-anak. Dan ini akhirnya akan merosakkan anak-anak dan mungkin juga nanti akan menyebabkan mereka ini mudah dipengaruhi dengan gejala-gejala yang tidak baik, ya, dan mungkin ada nanti yang akhirnya masa depannya juga
rosak. Ya, jadi macam mana? Adakah kita nak hadir ataupun lahir generasi yang rosak sebegini? Kalau kita tengok hari ini peratusan dari segi disiplin yang berlaku di kalangan anak-anak ataupun kes-kes juvana yang berlaku di kalangan anak-anak hari ini bukan sekadar langgar peraturan sekolah, ada yang sampai dipukul mati, dan ini adalah realiti yang kita berdepan hari ini. Jadi sebab itu kita perlu semak beberapa perkara yang kita perlu semak dalam mendidik anak-anak kita supaya kita tidak menjadi ibu bapa yang membesarkan anak-anak seperti mana dalam cerita anakku Sazali itu tadi. Pertamanya sekali, cuba semak, adakah kita jenis orang yang percaya apa sahaja cerita yang disampaikan oleh anak-anak kita tanpa tapisan? Sebab anak-anak ni mereka pandai buat cerita atas dua sebab. Yang pertama, untuk menyelamatkan dirinya daripada dikenakan tindakan, dan yang kedua, untuk tidak mengecewakan kita, ibu bapanya, ya, supaya kita rasa bangga atas dia dan supaya kita tak perasan kelemahan dia. Sebab mereka tak nak ibu bapa kecewa dengan perangai, dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi langkah yang mudah untuk mereka elak daripada ibu bapa mereka kecewa ialah dengan berbohong. Anak-anak malah sanggup mereka-reka cerita, memburukkan orang lain, termasuk memburukkan cikgu-cikgunya. Lebih-lebih lagi apabila dia lihat ibu bapanya jenis yang mudah percaya dan sentiasa menyebelahinya. Sebab itulah penting sangat-sangat kita sebagai ibu bapa, apa sahaja yang disampaikan kepada kita, jangan kita percaya 100%, tetapi hendaklah kita semak cerita-cerita yang anak-anak kita ceritakan. Ya, kalau cerita itu berkaitan dengan tindakan guru, maka semak dengan rakan sekelas. Ya, semak kesahihannya. Maka rujuk kepada guru itu sendiri. Malah rujuk kepada pihak sekolah. Jangan kita ambil tindakan yang melulu. Dan kalau katakan kita tidak puas hati, maka kita bawa kes-kes itu kepada peringkat yang lebih tinggi. Ya, sebab apa? Sebab jangan kita ambil tindakan sendiri. Biarlah pihak yang berwajib ataupun pihak yang berkaitan, kalau di sekolah ada guru besarnya, ada pengetuanya, yang mengambil tindakan, ya, yang mengambil tindakan dan menyiasat apa sahaja yang kita cuba laporkan. Dan yang kedua, adakah kita mempertahankan anak-anak apabila jiran mengadu tentang perangai dan tingkah lakunya? Ada kalanya jiran-jiran ni nak membantu dengan memantau anak-anak, lalu melaporkan perangai anak itu kepada kita yang merupakan ibu bapanya. Apa yang berlaku? Bukan anak yang ditegur, tapi jiran pula yang disergah, yang dimarah, yang dikatakan sebagai suka menjaga tepi kain orang. Jadi ibu bapa perlu sedar yang kita tidak dapat jaga anak kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tambahan pula bagi anak-anak yang bersekolah pagi. Memanglah sekarang ni kita mungkin anak-anak di rumah lah dalam keadaan sekarang suasana PKP dan sebagainya. Tetapi kalau waktu mereka bersekolah nanti, kita tak mampu jaga anak kita. Tetapi mungkin jiran-jiran kita ternampak tingkah laku anak-anak kita duduk lepak tepi-tepi jalan dengan kawan-kawan, tepi bangunan dengan kawan-kawan, merokok dan buang masa dan sebagainya. Dan jiran yang prihatin ni tadi, dia mungkin melaporkan kepada kita. Dan apa tindakan kita? Adakah kita percaya cakap anak ataupun kita nak menyiasat? Langkah yang sebaiknya adalah menyiasat segala apa yang disampaikan oleh orang tentang anak kita supaya anak kita tidak rosak. Yang ketiga, ya, adakah kita ni serang guru dan mengambil tindakan atas anak? Sedangkan tujuan cikgu tu tadi adalah untuk mendisiplinkan anak kita. Ya, tak dinafikan. Ya, kadang-kadang guru ada juga yang gagal untuk kawal emosinya dan mengambil tindakan-tindakan seperti menyentuh anak dan menghukumnya dengan agak terlebih. Namun tak semuanya sebegitu. Tak semuanya begitu. Sebab ada di antara guru ni, dia mengambil tindakan itu adalah bagi tujuan mengajar, bagi tujuan mendidik. Jadi kita kena letakkan diri kita di tempat guru tu seketika. Bukan mudah nak ajar, nak didik anak-anak yang datangnya daripada pelbagai latar belakang, macam-macam perangai. Dan ada ketikanya ketegasan dan kekerasan itu perlu untuk memanusiakan manusia. Jadi supaya satu hari nanti terjaga dari segi adab, terbentuk sasiah yang cemerlang. Jadi jangan kita pantas untuk ambil tindakan, ya. Dan
Yang keempat, berikan dan belikan apa saja yang anak kita mahukan. Kan ada ibu bapa apa saja anak minta dia belikan. Dia minta gadget belikan, minta PS4 belikan, minta telefon berikan, dan kemudian kita yang komplain, kita kata anak kita buang masa, anak kita tak pandai jaga buat kerja, anak kita lalai dan sebagainya. Dan yang merosakkan anak itu kadang-kadang adalah kita ibu bapa sendiri. Kadang-kadang kita memberikan gadget tanpa dipantau. Ya, kita sepatutnya tahu bagaimana untuk mendisiplinkan anak-anak dan memastikan kalau mereka ada gadget, ada telefon, maka digunakan pada waktu-waktu tertentu dan banyak digunakan untuk membantu mereka dalam belajar mereka berbanding daripada menggunakan peralatan gadget-gadget itu bagi tujuan hiburan, seronok dan buang masa semata-mata. Jadi kalau kita tak pantau anak kita, kita berikan apa sahaja, maka kita tak boleh salahkan orang lain kalau anak kita jadi malas, buang masa dan sebagainya. Dan ada juga, ya, kalau kita lihat perkara yang kelima, ada juga contoh kita ni manjakan anak ataupun jadikan anak kita ni macam anakku Sazali itu ialah apabila kita tengok ada di antara ibu bapa yang kesian pada anak-anaknya nak bangunkan dia solat. Ya, nak solat subuh ni kan. Kadang-kadang kesian sebab apa? Sebab anak tu belum cukup umur, ya, belum lagi akil baligh, maka kita kata belum lagi wajib tuntutan agama, tuntutan solat atas dia. Maka kita biarkan saja dia tak bangun solat subuh pun tak apa. Sedangkan melentur buluh itu biarlah daripada rebungnya. Maknanya kalau daripada kecil kita tak bentuk ketegasan dalam solat, maka bagaimana mungkin apabila anak dah meningkat remaja, bagaimana mungkin mereka mula taat pada perintah Allah, mendirikan solat. Sebab itulah ramai anak remaja yang melengah-lengahkan solat. Sebab ibu bapa, kita sebagai ibu bapa tidak tegas dalam bab solat dengan anak-anak kita. Jadi kena tegas. Dan ada yang perkara yang terakhir, ada di antara ibu bapa manjakan anak dengan membiarkan anak-anak leka, buang masa, ya. Jadi akhirnya anak-anak jadi pemalas, ya, buang masa, dan sebab kita gagal mendisiplinkan mereka. Di rumah sepanjang cuti, sepanjang hari minggu, hujung minggu, apa aktiviti anak kita? Sepanjang PKP, apa aktiviti anak kita? Ya, ada tak kita menyediakan satu jadual untuk mereka belajar, jadual untuk mereka ikut supaya masa-masa mereka terisi, ataupun kita biarkan saja anak untuk lakukan apa yang mereka lakukan, ya, tanpa kita tegur sekalipun hanya sekadar melepaskan batuk di tangga, ya, kita tak bersungguh-sungguh. Sedangkan anak habis masa melayari internet, main komputer, sembang di media sosial dan banyak lagi, tetapi kita tidak cukup tegas dalam memastikan anak-anak kita memanfaatkan masa. Dan ini juga adalah salah satu bentuk kelalaian yang boleh merosakkan anak-anak kita. Jadi jangan sampai satu hari nanti anak kita jadi seperti mana apa dalam cerita Anakku Sazali. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.